Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita berhenti di mana? Abu Bakar disakiti. Muka surat? Yang tu lagi bagus tu. Sebut muka surat. Dah saya tanda muka surat 45. Tarikh saya tak tanda. Bulan 8 tu dia 45. Muka surat 45 bulan 8 tu 2 bulan dah. Duk main mat'am ni selalu main makan je lah. Hak kuliah ni 2 bulan lepas. Muka surat 45. Kita menggunakan kitab Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Rasul, kitab kontemporari karangan Syekh Abu Bakar bin Umar. Sirah ada 2 fasa. Yang pertama fasa Mekah, yang kedua fasa Madinah. Habis ya? Nabi tidak merantau dan menetap di negara lain, tak ada. Mekah, Madinah. Dan Mekah Nabi berada selama 53 tahun. Di Madinah Nabi duduk dan menetap selama 10 tahun. Kira daripada lahir sampai umur 53 di Mekah, kemudian daripada 53 sampai wafat Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Bila kita baca tajuk Abu Bakar disakiti kaum musyrikin, maka orang mengaji sirah dia tahu hak ni Mekah ke Madinah. Diam terus ni. Ni kita mengaji sirah ni. Kita tengok tajuk, kita kena boleh tahu dah ni Mekah ke cerita Madinah. Ya? Bila Abu Bakar disakiti kaum musyrikin, maksudnya yang ni cerita di Mekah. Di Madinah nak disakiti oleh siapa? No? Sebab di Madinah Nabi sudah memerintah
Rasulullah sudah memerintah, Nabi sudah menjadi Perdana Menteri. Disakiti oleh siapa? Tak ada. Maka yang fasa disakiti, diseksa, dipulau, sebahagian sahabat dibunuh, yang tu fasa di Mekah. 2 bulan lepas kita tengok bahawa orang-orang musyrikin dah mula berani menyakiti tubuh badan Nabi SAW. Selain daripada orang Mekah dah mula tangkap siapa-siapa yang Islam. Maka dengan sebab tu di Mekah tak ada sembahyang Jumaat, sebab tak boleh nak amalkan Islam. Kita hari ni sejak daripada merdeka, istilah tak boleh mengamalkan Islam tu tak ada. Alhamdulillah. Azan kita boleh dilaungkan, cuma akhir-akhir ni je. Akhir-akhir ni je. Maksudnya sebahagian daripada syiar Islam, sebahagian daripada benda-benda yang berkaitan dengan Islam dah mula dicabar oleh orang bukan Islam. Jadi pada zaman Rasulullah di kota Mekah tak boleh zahirkan ibadat. Siapa yang zahirkan akan ditangkap dan sebagainya. Antara yang disakiti selain daripada sahabat-sahabat yang kita tengok 2 bulan lepas, antara sahabat yang disakiti adalah Abu Bakar. Abu Bakar sendiri. Orang Abu Bakar ni kira dalam Islam, kalau Islam itu sebuah bangunan, maka Abu Bakar ni dia macam tiang seri. Tiang seri, dia yang paling utama sekali, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga disakiti oleh kaum Quraisy. Walaupun dia, orang Abu Bakar ni orang kaya, ada pangkat di kota Mekah. Abu Bakar bukan di kalangan hamba abdi seperti Sayyiduna Bilal bin Rabah. Sebab Abu Bakar seorang yang merdeka. Abu Bakar bukan seorang yang tidak berharta seperti sebahagian sahabat lain, karena Abu Bakar seorang kaya. Selain daripada kaya, orang hormat dia. Dia memang orang ada pangkat. Kaya yang ada pangkat, yang berakhlak mulia macam Nabi Abu Bakar. Jadi dia dihormati. Pun begitu, di kota Mekah ketika sebarkan Islam, Abu Bakar juga disakiti. Tera mana ni disakiti ni? Pada satu hari ketika Abu Bakar sedang berdakwah mengajak orang ke dalam agama Islam, Quraisy bangkit dan menyerang Abu Bakar sampai Abu Bakar pingsan. Pukul sampai pingsan. Bukan kena penyepak sekali, lepas tu orang lepas balik. Kira Abu Bakar dia ni rajin berdakwah Abu Bakar. Sebab tu kalau tengok 10 sahabat yang dijamin syurga, hampir 5 ataupun 6 orang masuk syurga di tangan Abu Bakar. Dia yang dakwah, dia yang panggil, wahai Uthman, ada seorang rasul, kita dah ada seorang rasul. Semua orang kenal orang ni. Nama dia Muhammad. Dia dakwah. Satu hari dalam dia duk pergi jumpa orang ni, dia pergi jumpa orang kan, pergi jumpa, pergi bermesra dengan orang, pergi. Macam itulah cara dakwah kan yang saya ikut, alhamdulillah. Bila saya pergi pedalaman Sabah, raya haji. Saya beraya di sana. Saya ikut seorang ustaz, tokoh pendakwah. Dia masuk TV. Rahmat, Ustaz Fazli masuk TV mana tahu? Ada dia punya rancangan hijrah kan? Masuk Al-Hijrah 2 kali tak silap saya. Misi Asy-Syahadah. Tajuk dia Misi Asy-Syahadah. Jadi Ustaz Fazli ni dia pergi dan dia memilih pedalaman. Pedalaman ni dalam sungguhlah. Saya ikut baru ni sampai ke satu tempat yang tak ada jalan raya. Sungai sahaja. Elektrik dengan air tak usah tanyalah. Tidak begitu mudah lah. Tidak begitu mudah. Siang memang tak pakai elektrik tempat-tempat tu. Malam semua rumah ada generator. Tak ada elektrik lagi lah. Tak ada elektrik lagi, tempat yang cukup dalam. Bila kita ikut dia, baru kita faham bagaimana sukar. Perjalanan dakwah ni sukar. Tempat-tempat macam tu, pergi berjalan pun orang tak mau lah.
Free pun orang tak mau. Sebab apa? Susah. Kan bukannya seronok ke, sagi-sagi apa, dia buat signboard buaya lah apalah. Kan kalau sungai tu penuh dengan udang galah, okey juga kan. Ni naik signboard buaya, Allah Akbar, kita duduk atas ni kan, seriau je. Jadi susah tempat tu. Pi berjalan lenggang saja pun orang tak mau. Pi berdakwah bawa beban pula. Memang tak ada manusia lah pi berdakwah di situ. Saya ikut lebih kurang 6 hari ikut ke sana, masuk sampai dalam tengok. Dah duduk belajar lama dah, praktikal lah kan, praktikal. Jadi Abu Bakar ni pun dia menjalankan usaha dakwah dia. Tapi tanya abang, dakwah ni bukan pipi nak ada mengucap. Dia tengok tadi, apa dia ni mengucap? Dakwah ni rupanya hak Ustaz Fazli ni buat bagi salam je. Masuk satu kampung bagi salam, ataupun kalau tak ada yang Islam langsung tu, lepas dia Islamkan tu adalah dia bagi salam kan. Sebelum tu selamat pagi je lah. Daripada kampung rumah nombor 1 sampai rumah nombor 40 semua selamat pagi, dan dia akan bawa coklat banyak. Kan, gula-gula bagi kat budak-budak. Kalau orang kampung pula, dia akan bungkus gula sekilo seorang, beras sekilo seorang, bawang dia buh apa semua sikit ni, satu beg. Modal RM10 lah kot, satu rumah murah aja kan, RM10-15 dia akan bagi. Bagi lah, tak cakap apa. Orang macam tu bukan kita pipi terus. Hendaklah kalian mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah kalian masuk syurga. Syurga itu indah, dia tak mau. Bina hubungan dulu. Itulah dakwah. Kan? Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, tanya khabar apa semua, bagi sikit hadiah. Dah. Minggu depan pergi pula. Dan akhirnya sehingga hari ini lebih kurang berapa hari tu dia habaq yang dah masuk Islam, lebih kurang tak silap saya 500 lebih lah. 500 lebih, banyak. Memang dia sudah bina di pedalaman sana lebih kurang 7 buah masjid. Di pedalaman, semua di dalam. Hebatlah cara dakwah tu, hebatlah. Abu Bakar bila dia duduk berdakwah, kerja dakwah dia ni, sama ada dia ziarah waktu tu dia tengah buat penerangan, Jadi orang Quraisy marah, mereka tak tahan dah, tak kira dah dia ni terkenal ke, tak terkenal ke, kaya ke, ada pangkat ke. Mereka memukul Abu Bakar ramai-ramai. Termasuk seorang yang bernama Utbah ibn Rabi'ah. Pukul sampai pingsan. Dalam Malaysia ni siapa yang berdakwah lepas tu orang main pukul sampai pingsan? Ustaz mana? Makan sampai pingsan ramai. Kan? Bukan orang lain lah, kami lah, siapa dia kan? Kan kata siapa ni? Kan? Kami inilah yang bawa Islam cara hari ni lah. Cara kulitnya ni, tak isi ni, kan? Tak ada lagi, yang cabaran yang besar macam ni tak ada lagi. Dakwah pukul sehingga pingsan. Kemudian Abu Bakar diangkat oleh kaumnya, Bani Taim. Bukan Taim, siapa yang ada buku, Bani Taim. Ke rumahnya, dan mereka mengira bahawa Abu Bakar pasti akan mati. Hari kena pukul ni, orang pakat pukul dia, jatuh sampai tak boleh bergerak, kabilah dia yang mai. Tadi kabilah kuliah tau. Saya ceritakan bahawa orang Arab ni dia sangat kuat kekeluargaan dia. Bukan keluarga dekat, satu kabilah. Walaupun berbeza ideologi, berbeza agama sekalipun, tapi kalau ada orang kabilah dia kena pukul teruk, dia akan tolong. Daripada dulu sampai hari ni. Dia jaga. Sebab tu orang Arab ni dia sampai hari ni dia boleh tahu. Dia akan tanya nama apa? Sekian-sekian. Min ai ailah, dia akan tanya. Daripada keturunan mana? Kabilah mana? Min ai ailah. Kan mereka ada semua di belakang. Macam orang putih lah. Orang putih pun ada nama keluarga di belakang tu. Nama keluarga kan. Maka Arab pun dia ada Muhammad Darwish.
Anak dia pun semua Adam Darwish. Abang pada Muhammad Darwish ni pun nama dia Said Darwish. Darwish nama keluarga, bukan nama ayah. Dia pakai pun nama keluarga macam tu, Said Darwish. Semua pak menakan mereka pun semua Darwish di belakang. Maka daripada situ mereka kenal kabilah mereka sampai hari ini. Sampai hari ini mereka kenal kabilah mereka. Dan saya pernah jumpa di Madinah seorang lelaki, baiklah, tengok akhlak dia apa semua kan. Dia bawa kami pergi ke Mekah danlah kawan dengan dia, sembang apa semua. Dia daripada kabilah Auf. Kabilah Bani Auf ni kabilah yang Nabi hijrah sampai di Madinah tu. Nabi bermalam di perkampungan Bani Auf. Dia kata, aku daripada kabilah tu lah. Kan, jadi kita tengok depa jaga noh, dia punya turunan tu kan, jaga. Cuma dia kata malangnya sekarang ni kami tidak lagi ingat nama silsilah kami. Saya kata tak ingat dah noh. Berapa ingat? Dia kata takat tok yang ke-7 saja. Dia kata tu dia, yang tu tak jaga. Kita nombor 3 pun duk khilaf dah. Jaafar ke Ahmad pun tak tahu, tok nek kan, ke keturunan Pakistan ke dulu tak tahu, ke Cina Sayong ke tak tahu ni kan tahu kan. Macam-macam keturunan ni. Hak Lanun ada, hak macam-macam lah. Dia kata bila dia kata saya ni rugi sebab kami tak jaga dah keturunan tu. Lah ni kami tak ingat dah. Takat nombor 7 ya. Maksudnya kalau ingat nombor 20, nombor 30. Ingat sampai banyak lah. Bila Abu Bakar kena pukul, kabilah dia mai. Islam ke tak Islam? Kabilah hak mai tolong Abu Bakar ni Islam ke tak Islam? Tak Islam. Tapi adik-beradik dia, kabilah bukan adik-beradik abang dia, adik dia tak. Kabilah, pak menakan, cucu menakan, sepupu, tapi daripada kabilah dia. Waktu Abu Bakar kena pukul sampai Abu Bakar tak boleh bergerak. Muka lah habis ni, muka ni berdarah, lebam apa semua ni, dia tak boleh gerak. Maka kabilah Bani Taim nangkap dia, buat balik, mati. Dia kata, bagi tahu kat mak dia mungkin mati. Dan kalau dia mati, kita akan perang dengan kabilah hak pukul dia. Lepas macam tu. Kalau kabilah mana bunuh ahli kabilah ni, lepas akan perang. Kalau Abu Bakar mati, Bani Taim akan lancarkan perang. Bani Taim ni kabilah lah, sampai nak dekat mati dia berdakwah. Subhanallah, Abu Bakar. Nampak? Mereka ada yang bersumpah jika Abu Bakar mati, kami akan menuntut balas. Dia panggil Tha'run dalam bahasa Arab. Tha'ar ni apa? Revenge kah? English kata, dendam kan? Dendam. Pada siang harinya. Tengok pengsan sampai hari kedua pengsan. Bila bangun, tengok, pada siang harinya Abu Bakar pun sedar. Perkataan yang pertama kali keluar dari mulutnya ialah, bagaimanakah keadaan Rasulullah? Nabi okey kah? Lah dia tak tanya siapa tahu. Kalau kita tanya apa? Oi, nak tahulah siapa dia yang katok dengan kayu, siapa dia yang kan. Kalau boleh tahu 12 orang yang pukul kita tu, nak tahu semua. Nak ambil alamat semua ni. Kan, boleh start kereta nak pi hari tu juga. Siap depa ni. Kan, ikutlah apa pun. Sahabat ni punya tak ada dendam dengan orang lain, dia jaga-jaga dalam keadaan tubuh duk sakit lagi ni. Tanya siapa? Tanya Nabi. Sebab tu mereka hebat. Dia tanya siapa? Dia tanya mak dia. Dia kata Rasulullah okey kah? Mak dia kata kat dia, apakah yang dilakukan oleh mereka terhadap diri beliau? Abu Bakar tanya lagi mak dia. Ibunya mendekat dan berkata, mak dia tak Islam lagi nah. Ayah dia Abu Quhafah, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Tengok nama mak dia apa dia tahu. Kemudian mak dia kata, wahai Abu Bakar, tak payah fikirlah, tengok fikir ni, hang tengok diri hang dulu untuk tanya Muhammad apa. Hang pun sakit merata ni, nak bangkit pun tak boleh. Yang mak dia kata, bahasa bukunya, janganlah kamu fikirkan hal selain dirimu. Tak apa sedap lah bahasa tu kan. Tu saya terjemah
lorak kita lah noh. Mak dia kata ni, tak payah fikir pasal Muhammad lah, hang pun teruk kan, nak bangkit pun tak boleh. Makan sikit, jamah sehari dah tak makan, mak dia kata. Makan. Apa jawab Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum aku berjumpa dengan Nabi. Dia, lagi tak tengok Rasulullah, tak mau makan. Isya ilaha illallah. Bukan seminggu pun, baru sehari lah tak jumpa Nabi. Waktu Abu Bakar dipukul tu, Nabi bukan duduk tang tu. Nabi buat kerja dia lah. Nabi pun sedang berdakwah di tempat lain. Cuma Abu Bakar takut dia diserang, Rasulullah juga serang. Dia kata, Nabi okey ke? Mak dia kata, makan dulu. Dia tetap, aku takkan makan lagi tak berjumpa dan melihat sendiri Rasulullah SAW. Mak dia kata, nanti aku hantarkan kamu kepada Muhammad jika orang telah sepi kembali. Nah, waktu tu duk riuh lagi lah Abu Bakar dipukul. Dia orang besar Abu Bakar ni, bila dia kena pukul sampai hampir mati, riuh tak? Kat taman tu riuh tak? Sampai duk sembang lagi ya. Kan? Kira status Facebook hari tu, Abu Bakar dipukul lagi lah. Kalau ada Facebook kan, Abu Bakar dipukul hampir mati. Mak dia kata, tak apa, sekejap lagi aku hantar. Dia tak mau sentuh, sikit pun dia tak mau makan. Nak tengok Nabi. Mak dia pun tengok, kalau macam tu tak apalah, sekejap lagi kita bawa habis. Tunggu orang kedah sat, mak dia kata. Nah. Kemudian kita duk perasan ni, nampak macam umur Abu Bakar waktu ni 18 tahun, nampak gaya mak dia cakap kan. Bukan, Abu Bakar ni kalau Nabi waktu ni dia muda 2 tahun je daripada Rasulullah. Muda 2 tahun. Nabi wafat 63, Abu Bakar ambil khalifah umur 61. Lepas 2 tahun Abu Bakar wafat. Yang ni kalau peristiwa ni berlaku lebih kurang, Nabi jadi Rasul 40. Kalau selepas 5 tahun 45, Abu Bakar 43. Macam itulah nak faham sirah. Dalam kitab dia tak sebut. Tu saya pun duk tengok kitab sirah ni, duk tengok sepanjang duk baca berapa belah kitab duk baca kan. Semua dia tak sebut sangat umur-umur ni kan. Kalau dia sebut, orang Islam boleh bayang sikit, oh umur dia tera ni. Noh, insya-Allah. Doakanlah saya diberikan kesempatan untuk karang satu kitab sirah kan. Masuk maklumat-maklumat tu kan. Bagi orang tengok baca tu, tak perlu ni dah, tak perlu ustaz-ustaz hurai dah, boleh baca sendiri. Sirah ni sebab dia cerita ya. Tapi disebabkan banyak kitab sirah, dia buat main fakta yang susah. Jadi orang tak boleh faham, maka perlu huraian ustaz kan. Nanti kita buat main terus kan, kita buat main huraian dia terus, boleh baca sendiri, boleh baca untuk keluarga. Jadi mak dia kata, wahai Abu Bakar, sagilah kita bawa pergi, insya-Allah. Bila orang dah reda sikit, kita bawa pergi. Setelah orang banyak yang pulang ke rumah masing-masing, ibunya dengan dihantar oleh seseorang, saya lupa dah seseorang ni, ada dalam kitab besar sikit. 2 orang bawa pergi. Hak seorang lagi tu Islam. Saya baru ingat kan. Hak seorang lagi itu Islam. Mereka 2 orang lah bawa, maka Abu Bakar dipapah oleh ibunya. Memang tak boleh berjalan. Bukan kata kena pukul sikit-sikit ni. Bukan hak something tak hidung main pukul. Ni hak something hak betul-betul ni. Hak pukul ni hampir mati. Dah pingsan berapa hari, jaga-jaga ni tak boleh bangun lagi. Mak dia papah, mak Abu Bakar punya sayang lah. Walaupun dia belum Islam. Tengok bawa sampai ke rumah Nabi. Kedatangan Abu Bakar disambut oleh Nabi dengan gembira sekali. Nabi punya seronok. Dan Nabi mendoakan ibu Abu Bakar agar dibukakan hatinya oleh Allah ke dalam Islam. Abu Bakar minta, ya Rasulullah, hadhi ummi baratun biwaladiha. Ni ibu saya, seorang yang sangat menjaga anaknya. Anaknya tu dia lah. Ya Rasulullah, boleh tak sekarang doa Allah berikan hidayah kepada ibu saya? Nabi pun angkat tangan berdoa. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada ibu Abu Bakar. Masuk Islam. Masuk Islam waktu tu. Masuk Islam. Doa Rasulullah. Okey. Yang tu antara yang dihadapi oleh para sahabat dalam perjuangan bersama dengan Nabi SAW. Kemudian kita tengok muka surat 47.
Quraisy dia perancang benda lain. Nak buat macam mana lagi ni Muhammad ni? Tangkap pun tangkap dah ahli dia. Seksa pun seksa dah orang masuk Islam. Tak jadi juga. Akhirnya berlaku hak ni. Dia banyak tau hak yang dirancang oleh orang Quraisy yang mereka buat kepada Nabi banyak. Ni salah satunya lagi. Bila kita mengaji sirah ni, yang ni salah satunya lagi. Musyrikin Quraisy makin bingung. Nak buat macam mana nak halang Muhammad ni? Semua tak jadi. Tawar harta tak mau. Jadi orang Mekah paling kaya. Tak payah kerja dah. Tak payah nak keluar pukul 7 pagi lah, apalah nak pergi jabat balik pukul 4. Kan? Letih lah. Nak jadikan Muhammad orang paling kaya. Nabi tolak waktu tu juga. Nabi kata bukan ini yang aku cari dengan membawa agama ni. Nak bagi wanita, lepas nak bagi pangkat, lepas nak jadikan Nabi waktu tu sebagai ketua Mekah. Tapi dengan syarat henti sebarkan Islam. Maka Nabi tolak ketika itu juga. Jawatan tinggi nak bagi jadi Perdana Menteri. Tapi bila syarat itu adalah syarat yang tak boleh kompromi, nak suruh berhenti daripada sebar Islam, melampau. Jadi Nabi tolak. Jadi Quraisy pun bingung, mereka pun kebingungan, mesyuarat. Satu hari mereka berkumpul di rumah Walid Ibn al-Mughirah, ayah Khalid al-Walid. Ayah Khalid al-Walid. Bila mengaji sirah ni kita kenal habislah. Kenal sahabat makin banyak, lepas tu kenal keluarga dia. Al-Walid Ibn al-Mughirah ni kita kata macam dia macam pangkat tun lah dalam kota Mekah ni. Orang lama dalam pentadbiran, semualah. Ekonomi pun dia pandai nak nasihat kerajaan Mekah, pangkat dia tu. Walid Ibn al-Mughirah, ayah Khalid al-Walid. Sama dia kata termasuk orang yang paling luas pemikirannya. Dia ni hebat. Depa mesyuarat, ni tak Islam lah semua ni. Dalam pertemuan itu Walid bin Mughirah berkata, hai bangsa Quraisy, musim haji nak mai dah. Dan bila musim haji nak mai, kabilah-kabilah Arab akan mai buat haji. Dulu saya dah sebut dah kan, haji dikerjakan oleh orang Arab sebelum kelahiran Rasulullah. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada meluntang, ada apa semua ni. Cumanya banyak amalan ibadat haji yang dilakukan berpandukan sakibaki syariat Nabi Ibrahim ini telah pun diubah, diseliwing. Lepas tawaf telanjang, bila lepas sembelih, lepas sebut nama berhala hak 360 hak ada di keliling Kaabah tu. Pakat pilih kan guna berhala mana? Pakat pilih ni nak sembelih atas berhala, nama berhala ni atas nama berhala ni, sebagainya. Jadi Walid bin Mughirah dia kata ni, semua orang-orang Quraisy, aku nak bagi ingatan kepada kalian, musim haji dekat dah. Bila musim haji mai nanti, maka ramai orang Arab, berpuluh-puluh ribu orang Arab akan mai buat haji. Waktu tu kalau Muhammad bercakap dengan mereka, mereka akan masuk Islam dan agama ni akan tersebar pergi sampai negara mereka. Lagi susah. Lah ni aku nak ajak kamu semua fikir apa kita nak kata kepada Muhammad dan apa yang kita nak sebarkan tentang Muhammad. Nak reka tuduhan dan fitnah apa kat Muhammad ni. Sampai mesyuarat Memang orang jahat pun mesyuarat, orang baik pun mesyuarat. Orang baik pun mesyuarat, orang jahat pun mesyuarat. Depa kata macam ni, kita sebarkan dalam kota Mekah ni, kita sebarkan di rata-rata TV, radio, surat khabar kita apa semua. Contoh waktu tu kan, bahawa Muhammad ni penipu besar. Alim kata boleh juga kita kata Muhammad ni penyair. Boleh juga kita kata Muhammad ni ahli sihir. Yang keempat kita kata Muhammad ni, kita reka Muhammad ni bahawa penduduk Mekah semua tahu Muhammad ni gila. Sebab orang Islam di Mekah waktu tu hanya minoriti lah, sikit je. Jadi yang ramai siapa? Yang ramai bukan Islam. Pemerintah dia bukan Islam, yang ramai dia bukan Islam. Bila pemerintah dia buat keluar arahan, bayang tengok buat keluar arahan, sebut kat orang ramai Muhammad macam ni.
Bila orang Arab mai pada luar, kita sebut macam ni, kata dia gila. Jadi Walid bin Mughirah dia duduk dengar cadangan satu. Mereka pun tanya, wahai Walid, apa cadangan kamu? Walid kata, kita tak boleh kata Muhammad gila. Sebab kita tahu kalau orang gila, apa yang dia buat. Rasulullah, tuan-tuan, Rasulullah, Nabi, dia Rasul, dia manusia. Kalau orang kata orang satu Mekah kata dia gila pun takkan ada Arab yang percaya. Arab hak mai pada luar. Dengan perangai dia, dengan adab dia, Rasulullah dengan adab dia macam-macam lah. Walid bin Mughirah kata tak boleh tuduh dia gila. Tak ada siapa percaya hampa. Dan tak boleh juga tuduh dia penyihir. Kerana ahli sihir itu diketahui sifat-sifatnya. Beza tak ahli sihir? Beza. Cuba pergi tengok sampai hari ni kalau jumpa tok-tok bomoh hak guna syaitan ni, guna jin kapiak ni, macam mana keadaan dia? Kotok, busuk, digeruni, ditakuti, muka. Kita tengok, kita tahu dah. Kalau dia tak kotok pun tengok muka dia, tahu dah muka kesyaitanan kan. Tu, no? Dah nampak muka orang baik ke orang tak baik ni, kita tengok pun tahu dah, nampak baik nah. Ni nampak dia tengok muka tahu dah. Selalu kalau tok bomoh dia guna syaitan ke guna apa nama ni jin kapiak ni, memang selisih kita tahu dah tengok. Bukan nak suruh zon dengan orang lain tau. Jangan zon dengan orang lain, cuma nak bagi tahu dari segi gambaran ni. Dia tu keadaan dia dah ada sembah syaitan. Memang berbeza. Sembah penyembah syaitan ni memang berbeza. Sama dengan hak pengamal sihir ni. No? Hak pengamal sihir kan. Okey. Jadi Walid kata tak boleh kata dia ni, hampa jangan reka kat dia bahawasanya dia ni ahli sihir. Ahli sihir ni dia punya penampilan dia pun tak sama dengan orang lain, kata Walid. Jadi depa tanya, "Betul ni kita nak tuduh dia ni apa?" Walid pun cerita. Walid pun bagi cadangan. Kita kata Muhammad ni dia tukang sihir, tapi sihir dia menggunakan ayat. Sihir yang gunakan ayat yang boleh memisahkan di antara ahli keluarga. Hak tu je sihir dia. Dia ni bukan sihir hak jenis santau orang, sihir bunuh orang. Walid ni dia punya reka ni. Dan kesemua mereka tahu bahawa Rasulullah bukanlah penyihir yang memisahkan di antara seorang dengan ahli keluarganya. Semua mereka tahu. Tapi nak apa? Nak reka juga satu tuduhan palsu kepada Muhammad. Entah kepada Nabi SAW. Dia kata macam ni. Walid kata kita reka juga dia sihir juga, tapi dia sihir dia kita kena habaq kat orang. Sihir dia jenis hak menggunakan perkataan kemudian memisahkan di antara ahli keluarga. Orang jadi fikir dua kali, kalau macam tu boleh jadi Muhammad ni. Maka apabila sampai musim haji, setiap rombongan yang datang daripada luar, daripada Taif, daripada mana lagi waktu tu, daripada Madinah, banyaklah tempat mai semua, kesemua mereka telah pun selaraskan tuduhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey dah. Kemudian untuk yang apa nama ni, antara cabaran yang Nabi dapat ketika berdakwah di kota Mekah, antaranya orang reka benda yang tak elok. Jadi bila kita perjuangkan Islam, kita bawa Islam, kita perjuangkan sunnah, kita perjuangkan kehidupan cara Islam, sampai orang tak suka, adik-beradik tak suka, yang tu biasa. Yang tu biasa. Sebab tu bila kita mengaji sirah, bila belajar sirah, kita boleh tengok bukan satu atau dua jenis kesusahan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu. Kemudian apa mereka buat lagi? Tak habis ke ni? Ada lagi. Muka surat 48 perenggan kedua tu, yang bawah tajuk kekasaran kaum musyrikin. Untuk itu mereka selalu mencari jalan. Mereka duk cari Muhammad ni nak bagi dia berhenti macam mana ni. Bagaimana cara untuk menyakiti Muhammad yang sentiasa mendapat kemajuan. Kemajuan apa ni?
Mereka nak fikir cara macam mana Nabi Muhammad berhenti terus daripada dakwah ni. Fikir cara lain pula. Itu dah buat dah. Habis musim haji, yang percaya bahawa Muhammad ini memecah belahkan keluarga hanya sedikit sahaja. Tuan, manusia ni kalau dia baik, orang jahat yang tuduh dia kata dia jahat pun tahu kata dia baik. Habis. Orang manusia macam tu je. Manusia ni ketika mana dia berakhlak baik, musuh dia pun sebenarnya tahu dia ni baik. Tapi saja nak kena reka juga sebab musuh. Bila Quraisy reka kat Muhammad ni, dah tak boleh reka benda lain. Tak boleh reka nak kata Muhammad bohong. Satu Mekah tahu Muhammad tidak pernah berbohong di dalam hidupnya. Tak boleh nak reka. Susah nak buat rekaan tuduhan buruk kat Nabi ni sebab tak ada kekurangan akhlak. Subhanallah. Tu pun akhirnya mereka reka hak rekaan kita sebut tak sah dan orang tak percaya. Orang Arab yang tak Islam balik macam tu je. Adalah sikit je yang percaya. Bukti dia ialah selepas daripada peristiwa tu apa semua, bila Nabi keluar pergi ke Madinah, semua pakat masuk Islam, tak ada apa. Tak ada kesan. Omongan yang dibuat oleh kerajaan Quraisy tidak memberi kesan. Orang tetap masuk Islam, tak masuk Islam. Hak ni hebatnya apabila seorang berakhlak baik. Tak boleh, serangan tu tak boleh masuk, no? Jadi depa pun pilih, depa pun mesyuarat lagi. Mereka berani melakukan segala macam kekerasan dan kekejaman asalkan Islam dihentikan, tumbang. Apa mereka buat? Muka surat 49. Kisah ni semua orang tahu. Hak dalam dewan ni, nah? Apa dia? Mereka menekan kekotoran. Kan Nabi sujud kan? Ni cerita ni. Hadis ni riwayat Imam Bukhari ni. Satu hari, ni cerita muka surat 49 atas tu, satu perenggan je. Nabi lalu dekat dengan Kaabah, ada beberapa orang duduk tang tu. Uqbah ibn Abi Mu'in, ada Ubay bin Khalaf, ada semua menteri ni. Tapi perangai tak elok lah. Bila Nabi lalu, dia kata, oi orang gila nak pergi buat apa? Hak seorang panggil Nabi. Hak panggil gila, hak panggil macam-macam, lepas tu pakat gelak. Gelak orang jahat ni. Hak gelak jenis tepuk meja, sampai Nabi berhenti balas ke? Kalau Nabi berhenti lepas tu buat Nabi tengok macam tu. Tu kita. Nak luar mulut tak boleh lepas ramai. Tapi kena berani juga berhenti macam tu. Tengok kan. Habis sabar lah tu. Bukan sabar sebenarnya. Tentera tak cukup. Hak kata tu 4 orang. Hak kata kat kita. Dia pejabat juga. Hak kata hak perli-perli 4 orang. Nak balas balik lepas ramai. Buat muka garang tengok tu. Nabi pandang pun tidak. Kan? Kalau Nabi tak balas, Nabi rugi apa? Tak rugi apa? Hak ni yang Rasulullah ajak ni, subhanallah. No? Dia orang kata kat kita 3 orang pom kata kita pi. Kita tak balas. Rugi apa? Duit gaji kena potong kah? Duit gaji tak kena potong. Rumah orang tak masuk. Koklah bila kata ni orang akan masuk rumah kita curi. Tak ada apa. Makan rasa macam tu juga. Kan? Kalau nasi mandi rasa nasi mandi, kalau burger rasa burger, kalau cendol rasa cendol, tak ada. Dia kurang tentang mana? Maka Nabi ajak kita, Nabi tak pernah melayan bila orang menghina, herdik, keji Nabi ni. Berapa orang pun kata Nabi pi macam tu lah. Bila Nabi pi macam tu, lepas ni geram tak? Geram lah, lagi geram. Macam abang-abang senior lah. Bila kacau budak buat tak heran. Dia ni tak respon apa ni. Sekali lagi kena teruk. Lagi dia kacau teruk. Abang senior ni. Tu perangai tu tak elok tu. Kan? Jadi bila Nabi pi, puak ni lagi sakit hati. Bila sakit hati, Nabi solat. Mereka sembang sama mereka. Ini adalah hadis yang panjang. Siapa berani? Kan? Dia ambil taik ke apa ke. Ada riwayat kata janin unta yang busuk tu. Unta beranak, bangkai busuk tu dengan darah apa semua tu, angkat pibuh atas belakang Muhammad. Waktu ni yang buat ialah bekas kawan baik Nabi SAW. Yang ni sangat sedih lah. Nabi ada kawan baik, disebabkan Nabi bawa Islam, dia tinggal Nabi. Kalau dia terus berkawan dengan Rasulullah, saya hari ni dia berada di tepi Nabi SAW.
Allah sebut cerita pasal kawan ni dalam Quran. Pasal dia ni lah, Uqbah bin Abi Mu'ayth ni. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni Allah sebut pasal dia, cuma Allah tak sebut nama dia aja. Tapi Allah sebut pasal dia. Nah, ayat tentang persahabatan. Rugi dia. Melaknat-laknat dia ni nanti di atas padang mahsyar. Betapa ruginya dia. Pada awalnya dia berkawan dengan Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Kemudian bila Nabi bawa Islam, dia tinggal, dia ludah Nabi. Dia tinggal, dia ludah Nabi, lepas tu dia geng dengan hak 5 enam orang ni kan. Dia geng dengan anak ni, bila orang cabar siapa berani buat, dia pula nak buat. Allahu Rabbi, dia pergi ambil, dia letak di belakang Nabi SAW. Najis tu Nabi duduk sujud. Bila dia letak, dia mai balik, gelak-gelak macam tadi lah. Hak gelak orang jahat ni, hak jenis tepuk, bergulin apa gelak ni. Datang Fatimah, menangis. Tengok orang letak najis atas belakang ayah dia. Fatimah tanya, apa ayah aku buat kepada kalian? Ayah aku buat apa? Fatimah dia waktu tu, Fatimah masih lagi seorang yang kecil, umur dia mungkin 10 tahun ke bawah. Dia anak bongsu. Daripada 7 beradik, dia yang paling bongsu. Maksudnya dia masih sangat kecil, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kan? Tapi seorang yang sudah dilatih oleh ayah dia jadi bertanggungjawab. Dia pergi bersih sampai habis. Sampai habis apa semua. Cuma dia tanya, ayahku buat apa? Kacau hampa ke? Buka perniagaan sama dengan hampa ke? Jadi Fatimah tak faham pasal apa buat macam ni. Maka Nabi pun bangkit daripada sujud, baca tahiyat, bagi salam. Kemudian Nabi bagi salam, Nabi pun pergi dekat mereka ni. Nabi kata, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah kepada kalian untuk disembelih. Tu dia. Ni kena ayat tu, kelima-lima tadi berhenti serentak, gelak, tak kata apa, semua diam. Sebab mereka tahu bahawa Muhammad sepanjang hidupnya tidak sekali pun dia pernah berbohong. Bila dia cakap, memang mereka tahu dah, semua akan mati. Bukan Nabi nak bunuh, mereka akan ditimpa kecelakaan. Mungkin yang tu, bukan mungkin, memang yang tu wahyu. Allah Ta'ala beritahu Muhammad, semua akan ditimpa kecelakaan yang berbentuk bunuh. Diam lima-lima, hak gelak, hak tak sah ni gelak, tak ada noktah ni, hak jenis helayan, bukan helayan apa? Hilau apa dia atau ketawa apa? Hilayan, hilayan, duk helayan macam-macam. Kan? Tadi duk mengilai apa semua, mengilai macam tu pula dah duk gelak ni, diam semua, diam, pakat takut. Dan sungguh kesetiap 5 daripada mereka ni setiap hari terngiang-ngiang perkataan Rasulullah. Dan semua duk tunggu je cara mati. Macam cerita Final Destination lah ni. Kalau siapa baca sirah, tengok lepa 5 orang ni, semua menunggu je macam mana mati. Ada lebih kurang 3 cara kot. Ada yang mati dalam perang Badar. Nabi sebut tu, beberapa orang mati dalam perang Badar. Ada hak seorang lagi, dia nak musafir, kemudian dia tak mau keluar. Lepas kata keluar juga, akhirnya dia upah orang keliling dia. Pengawal keliling. Tengah-tengah padang pasir, harimau ke singa ke anjing ke, dalam cerita sirah ni, lompat pergi tengah terus, telan dia. Mati. Hak nombor 3, cara mati, macam Final Destination kan. Hak nombor 3 nama Ubay bin Khalaf. Hak ada gelak waktu tu juga. Ubay bin Khalaf tak mati dalam perang Badar. Dia mati dalam perang Uhud dengan tangan Nabi SAW. Nabi tombak dia, kena sikit je, tapi darah duk keluar, tak berhenti. Bila dia balik pergi kat kaum dia bergolek-golek. Kaum dia kata kat dia, bukan sakit pun, sikit je Muhammad cucuk. Memang sikit je, tapi darah duk keluar. Dia kata Muhammad telah membunuh aku, Muhammad telah membunuh aku. Akhirnya sampai mati. Darah tak berhenti. Yang tu. 5 orang yang telah menyakitkan tubuh badan Nabi dan hati Nabi SAW. Dalam hadis tu panjang, baginda tidak bangun daripada sujud sampai puteri baginda, nampak dia tak tulis nama kan,
Sayyidatuna Fatimah membersihkan kotoran itu dari punggung Rasulullah. Punggung ni belakang ni lah, belakang. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup dekat tu dulu. Nanti kita akan sambung tajuk Hamzah masuk Islam. Dia akan datang Hamzah masuk Islam. Saya berhenti awal sikit, 50 minit lah. 50 minit. Jadi berhenti 6.30, dekat sangat dengan maghrib, tak ada nak makan apa lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di petang yang mulia ini saya berada di Tesco Seberang Jaya dan saya sempat berada di Matam Ar-Rabi. Dan alhamdulillah selalu saya kunjung ke sini, makanannya cukup menarik dan sedap. Dan saya harap tuan-tuan selalu mengunjungi kerana saya bersama dengan seorang yang cukup hebat, bersama dengan saya Ustaz Haslin Bollywood. Alhamdulillah. Dan bagi pendapat sikit bagaimana makanan di Matam Ar-Rabi. Ya, anda orang Seberang Jaya, satu kerugian anda tidak datang ke restoran ini. InsyaAllah pastikan kemakmuran anda menikmati jua anda dengan pelbagaian makanan, utamanya makanan-makanan ala Arab. Dan InsyaAllah moga-moga apatah lagi punyaan milik kita, orang kita, dan setiap sumbangan anda itu InsyaAllah akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kaedah bantu membantu. Yang penting halal, bersih, suci. Dah. Yes.